Kita nak bersama dengan tetamu kita di studio, Puan Faizah Ismail, penolong pengerakanan bahagian keselamatan dan kualiti makanan KKM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Puan Ridwan. Sihat alhamdulillah. Selamat berpuasa. Seperti mana selamat berpuasa juga Puan. Seperti mana kita katakan tadi, memang ramai yang telah mulakan perniagaan di rumah ni. Ialah semua pun jadi chef zaman sekarang. Kalau kita tengok media sosial, Instagram, TikTok tu, semua duk pakat masak je. Ridwan pun masak juga. Kalau boleh saya pun nak beli makanan dia, tapi kita tak tahu dia punya kualiti. Sedap tu sedap. Jangan risau Ridwan. Sedap tu sedap dah. Tapi kualiti dan juga keselamatan dia tu bagaimana? Selamat pagi Malaysia. Salam Ramadan buat semua. Sebagaimana Syafiqah dan Ridwan mengatakan tadi, memang kita semenjak dilanda pandemik COVID-19, kita menghadapi kesukaran hilang punca pendapatan. Dan rata-rata daripada kita telah memulakan perniagaan makanan sebab itu yang paling mudah. Kita sediakan makanan dan kita jual. So fokus kita pada hari ini adalah makanan home base untuk tujuan jualan. Jadi kenapa penting dengan jualan ni? Jadi kalau biasanya kita menyediakan makanan untuk keluarga, sahabat handai, itu tidak kurang menjadi isu sebab risikonya adalah kurang kerana kita menyediakan makanan pada kuantiti yang sedikit. Berbeza bila kita menjual ni, mungkin pada hari ini saya rasa semua majoriti dekat kampung mana, dekat kejiranan mana-mana, majoritinya menjalankan perniagaan di rumah. Jiran sebelah ada jual popiah, jiran sebelah ada jual bergedil pula kan. Jadi di situ kita lihat risikonya semakin meningkat. Jadi kami di Kementerian Kesihatan Malaysia amat memandang seriuslah isu ini dan kita sangat menyarankan pengusaha makanan di rumah ini untuk mematuhi syarat-syarat di bawah Kementerian Kesihatan yang termaktub di bawah Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Sekurang-kurangnya mengamalkan 5 perkara asas. Jika tadi kita tengah 3B kan, kita ada 5 hari ini 3D. 5 perkara asas sebagai pengendali makanan. Sebenarnya pengendali makanan ni punya syarat yang perlu dipatuhi adalah bukan sahaja tertakluk kepada pengendali makanan di rumah. Ia juga tertakluk kepada semua pengusaha makanan di Malaysia ini yang menjalankan perniagaan makanan baik di restoran, kios, penghilangan makanan dan sebagainya. Yang pertamanya adalah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah sistem Food Safety Information System of Malaysia. So nama singkatannya kita panggil FOSIM. Daftarnya percuma saja sebagai macam pengkalan data lah. Yang keduanya adalah mengikuti latihan pengendali makanan. Yang ni wajib untuk semua pengendali makanan. Nak kena tahu nak prepare makanan macam mana kan. Jadi latihan pengendali makanan ini boleh diikuti di mana-mana sekolah latihan pengendali makanan seluruh negara. Buat masa ni kita ada 354 Syafiqah sekolah yang boleh kita perolehi di seluruh Malaysia dan boleh pilihlah mana yang dekat-dekat dengan rumah kita kan untuk pergi. Dan yang ketiganya adalah mendapatkan pelalian vaksinasi anti-typhoid. So Ridwan dengan Syafiqah tahu ke apa anti-typhoid ni sebenarnya? Saya dah pernah cucuk. Dah pernah kena jab? Bagus. Ni sebenarnya kita nak elakkan daripada ni pun pernah kena? Dulu lepas SPM demam kebialu kerja kedai makan. Dah pernah kena jab lah. So bagus maksudnya dah tahu. Itu kita nak elakkan daripada demam kepialu. Sebab dia boleh merebak melalui makanan kan dengan mudah. Dan yang keempatnya adalah melaksanakan amalan kebersihan makanan yang baik. Itu antara elemen-elemen yang penting. Yang terakhir adalah mematuhi peraturan pelabelan makanan. Kita tengok sekarang bombastik dia punya label sekarang ni kan. Walaupun tengok buat dekat rumah aja. Dia punya nama, dia punya label dia macam-macam. Jadi perlu mematuhi peraturan-peraturan yang kita tetapkan. Itu antara 5 asas lah. Itu 5 asas. Bila kita cakap pasal pendaftaran tadi, adakah dia memang dalam talian ataupun ada borang perlu diisi atau bagaimana? Untuk FOSIM tadi sebenarnya dia terpakai di bawah perundangan. So kita memang mensyaratkan di bawah Akta peraturan-peraturan makanan untuk semua pengusaha makanan ini berdaftar di bawah FOSIM. Itu pendaftaran. Tapi bukan yang memerlukan verifikasi ataupun sebarang audit. Itu pendaftaran umum sahaja. Dan pengusaha atau pengendali ini dia akan dapat slip pendaftaran untuk dipamerkan. Kalau dekat restoran tu dia akan pamerkan slip pendaftaran tersebut dekat premis makanan masing-masing. Yang tu kena pamer, sijil pengendalian makanan pun kena pamer. Kena simpan, vaksinasi dia kena simpan. Dia kena cucuk dia tu. Jadi kalau kita spesifik kepada pengusaha makanan yang membuat makanan, yang menghasilkan makanan di rumah ini, jadi program khususnya kalau boleh diceritakan, dipanjangkan macam mana? Ya Ridwan, kita memang ada program khusus. Jika tahun lepas kalau perasan kita di Kementerian Kesihatan ada mengeluarkan garis panduan khusus untuk perniagaan online. Itu kita keluarkan tahun lepas masa PKP. Kita macam terkejut-kejut juga kan dekat Malaysia, semua orang macam semua nak berniaga makanan dan sebagainya kan. Dan banyak menjalankan perniagaan online, Facebook, Instagram dan sebagainya. Jadi pada tahun ini kita keluarkan garis panduan khusus iaitu
iaitu garis panduan keselamatan makanan bagi pengusaha makanan sediaan di rumah, home based food. Dan tidak cukup dengan itu juga, kita ada menjalankan webinar keselamatan makanan baru saja pada 1 April yang lalu. Okey, dalam webinar tersebut kita telah memperkenalkan satu program baru kepada pengusaha makanan di rumah. Kita namakan penyenaraian pengusaha makanan sediaan di rumah, home based food. Di sini pengusaha dan pengendali makanan di rumah ni ada keistimewaannya, boleh mendapat kita punya sijil penyenaraian dan juga boleh menggunakan logo yang kita sediakan khusus kepada peniaga-peniaga di rumah ini. Jadi kalau boleh lihat di belakang ni, yang tertera inikah logonya? Ya, inilah logonya, warna yang gilang gemilang juga kita tengahkan. Lebih kurang warna SPM ya. Temanya. Jadi selepas ni kalau kita beli barang, bukan saja tengok chop sirim, itu kalau untuk barang. Kalau untuk makanan kita ada chop ni. Cubalah cari logo ni. Tapi kita baru saja perkenalkan. Saya suka mengajak semua di luar sana, pengusaha makanan di rumah ni, mohonlah, sebab percuma saja. Dia boleh build trust sebenarnya. Macam kalau kita macam tengok produk kesihatan yang dijual, diiktiraf dan diluluskan oleh KKM. Macam itulah juga pergerakan kita untuk kita macam menaik tarafkan perniagaan daripada rumah ini. Sekurang-kurangnya boleh membantu. Segalanya percuma, tiada kos. Segalanya percuma, tiada kos dan sangat ringkas dan mudah saja dia punya syarat-syarat. Patuhi yang 5 tadi itu dan kemukakan dokumen permohonan kepada kita. Kita akan semak dan kita akan bagi penilaian kepada pengusaha-pengusaha yang dah comply dengan kita punya syarat tadi. Kalau dari segi labeling, apa yang perlu disenaraikan? Okey, dari segi pelabelan makanan, antara perkara asaslah kalau dekat rumah ini, yang pertamanya adalah kena ada nama sebutan yang betul pada makanan tu. Dipanggil nama sebutan sebenar. Janganlah kalau dalam tu kuih kari pap dia letak kat luarnya namanya lain. Kita pengguna kita tengok ini kari pap tiba-tiba kan. Kari pap. Nama orang ke Kenny Rogers. Dia kena curry pap. Dia curry pap. Contohnya macam kalau dalam tu ada letak lagi satu, biasanya kita letak macam jamu dan sebagainya yang berunsur kesihatan. So itu kena betul. Kalau makanan kita tak boleh panggil lah jamu, kunyit dan sebagainya. Kita kena letak minuman, campuran minuman botani, kunyit dan asam jawa contoh. Jadi itu perkara yang perlu, sebab kita tak nak mengelirukan pengguna. Okey, faham. Itulah antara yang perlu dipatuhi bila berasa. Itu ramuan, biasalah tarik luput. Macam ramuan tu, adakah kita perlu secara detailnya berapa gram semua? Tidak begitu, Syafiqah. Kita boleh letak ramuan sahaja. Ramuan sahaja. Biasanya kita susun pada susunan yang mana paling banyak kita guna. Kalau air dulu paling banyak, kalau minuman air dululah kan. Kalau nasi lemak contohnya, itu untuk makanan sedia dimakan lah. Kalau nasi lemak contohnya, apa ramuan yang utama dia? Nasi dulu ke apa semua disusun. Tak perlu sampai kepada maklumat pemakanan yang detail, berapa kalsium, berapa lemak, berapa itu. Buat masa ini kita hadkan kepada keperluan minima sahaja untuk pengusaha makanan di rumah. Okey. Dia keperluan minima. Jadi yalah, kalau yang menonton sekarang bila KKM datang bercakap pasal pelabelan makanan, mesti macam nanti nak kena ada audit, nak kena KKM datang cek kat rumah. Proses tu ada ke macam mana? Buat masa ini untuk tujuan penyenaraian ni, kita akan lihat kepada dokumen-dokumen permohonan yang dikemukakan kepada kita. Untuk proses verifikasi dapur tu kita akan susuli kemudian secara rawak dan mengikut kepada keperluan sahaja. Tidak menjadi wajib. Bila kita cakap mengenai home base, definisi home base itu sendiri apa? Di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia melalui bahagian keselamatan makanan, kita definisikan home based food ni sebagai apa jua makanan yang disediakan di rumah. Tetapi ada juga limitasinya kepada makanan-makanan tertentu yang kita tidak benarkan di rumah. Kenapa tu Syafiqah dengan Ridwan? Serta-serta makanan tu dia berisiko jika kita buat di rumah. Contohnya makanan bayi. Ataupun kita panggil makanan bertujuan khas. Rumusan bayi, rumusan susulan, bijirin untuk bayi dan kanak-kanak, itu berisiko kalau disediakan di rumah. Kenapa? Sebab dia memerlukan satu standard khas yang perlu dipatuhi. Yang keduanya, makanan berasaskan susu dan hasilan susu. Buat yogurt, buat susu segar sendiri itu kita bungkus di rumah, itu adalah berisiko tinggi. Sebab apa? Kalau di kilang makanan, susu ni memerlukan satu proses khusus, penpasteran. Yang ketiganya adalah makanan yang perlu dilesenkan. Dalam peraturan-peraturan makanan
makanan kita ada makanan yang perlu dilesenkan. Contohnya air mineral. Kita dalam peraturan kita tak panggil air mineral, kita panggil air minuman berbungkus atau air minuman semula jadi. Jadi kalau kat rumah tu macam mana pula kita nak gali tanah, nak test mineral dia kan, ada berapa banyak list dia panjang. Itu kita tidak benarkan. Jangan botolkan air mineral kat rumah. Walaupun terdapat mata air, tak boleh. Air telaga je. Tak boleh. Selain daripada itu, ada lagi? Selain pada itu, biasanya kita akan tambah senarai lah. Buat masa ini, itu saja tertakluk kepada 3 jenis makanan. Program ini bermula bila? Program khusus ini bermula? Kita baru saja mulakan penyenaraian ini, program ini pada 1 April yang lalu. So, baru lagi. Sangat baru. Jadi, ini peluang anda untuk meningkatkan kepercayaan pengguna makanan ataupun pembeli makanan anda. Daripada KKM dapat label itu bukan senang sebenarnya. Betul. Sebelum nanti diketatkan lagi, ini masa anda untuk mendapatkan label di belakang ini tanpa daripada makanan anda. Oh, makanan aku diiktiraf oleh KKM. Jadi jom beli. Jom beli. Setakat ini penerimaan mereka di luar sana mengenai program Home Based Food ini bagaimana? Dan juga kalau kita dengar tadi ada webinar. Selain daripada itu, apa lagi program di bawah aktiviti di bawah program ini? Okey, selain pada webinar, sebab kita faham sekarang tempoh PKP. Jadi banyak program kita dilaksanakan secara dalam talian sahaja. Dan tidak berhenti di webinar itu sahaja pada 1 April yang lalu. Kita akan meneruskan promosi dan juga aktiviti keselamatan makanan ke seluruh Malaysia selepas Aidilfitri nanti melalui Food Safety Tour Home Based Food ke seluruh negara. Jadi siapa-siapa yang tidak berkesempatan menyertai kita punya webinar pada hari 1 April yang lalu boleh menyertai kita punya tour di seluruh negara selepas Aidilfitri nanti. Okey, katakanlah setelah stiker ini dapat dan proses itu dah dilakukan oleh peniaga makanan, apabila makanan itu dijual, tiba-tiba pihak pembeli ataupun pengguna yang memakan makanan tersebut kena keracunan makanan ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan kesihatan. Apa tindakan? Adakah aduan boleh diteruskan kepada KKM ataupun bagaimana? Ya, betul. Aduan boleh dikemukakan terus kepada kita di Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun melalui saluran-saluran awam yang lain. Dan semestinya bila ada keracunan makanan, kalau kita tengok dekat Home Based Food ni, tahun lepas pun ada kejadian keracunan yang melibatkan produk puding buih yang berlaku di Terengganu dan melibatkan lebih pada 74 orang dimasukkan ke hospital akibat simptom keracunan dan 1 kematian. Dan jika ada keracunan perlu dilaporkan dan tindakan biasanya akan mengikut bawah peraturan-peraturan yang sedia ada di bawah keracunan makan, di bawah kawalan keselamatan makanan dan juga bawah akta kawalan penyakit juga. Okey, baik. Terima kasih Puan Faizah Ismail, penolong penekanan bahagian keselamatan dan kualiti makanan KKM. Jadi kepada anda di luar sana, daftarkan diri anda melalui program ini, dapatkan stiker tadi tu. Mesti jualan anda akan meningkat naik. Sebab kita yakin. Kita yakin sebab ada label KKM. Terima kasih sekali lagi kepada Puan.